rakan adik panel ialah Profesor Abdullah Sudin. Tadi pengusi tadi Cik Jamil Haji Muda Kapur, bukan setakat Kapur ya. Dia dekat-dekat Losong dengan Lega, dekat-dekat kan, dipisahkan dengan alus sungai. Kemudian kebetulan ayah dia dengan ayah saya kawan baik dulu masa sekolah dulu. Haji Muda Lega dengan Haji Muda Losong. Dan umur pun lebih kurang, cuma ayah Cik Jamil muda setahun pada ayah saya. Dan ayah saya telah meninggal dunia. Okey. Jadi saya sendiri pun bimbang sebenarnya nak cakap isu-isu yang berkait dengan yang tajuk-tajuk yang berkait dengan bunyi bertemu dah yang sinergi kompetensi menjana kecemerlangan. Saya rasa ini tajuk lagu sebenarnya. Saya bimbang ni, yang pertamanya saya bimbang takut tak tercapai hasrat penganjur untuk menerangkan sesuatu daripada soalan tadi. Tapi saya cuba yang terbaik. Kalau kita tengok kepada surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah, yakni Allah SWT lah yang mengutuskan daripada kalangan orang yang ummiyin. Ummiyin ni iaitu golongan yang kalau kita terjemah bahasa sekarang ni orang yang tak tahu membaca dan tak tahu menulis, tapi ada makna lain ada makna lain. Saya akan sebutkan. Iaitulah seorang rasul yang membaca ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, dan melakukan proses tazkiyah, melakukan proses tarbiyah, proses penjanaan. Dan yang ketiganya ialah menerangkan, mengajar manusia tentang ayat-ayat Al-Quran dan hikmah. Dan mereka sebelum itu adalah daripada kalangan orang-orang yang sesat yang nyata. Jadi dalam ayat ini diterangkan macam mana satu istilah yang digunakan oleh tuan moderator tadi, iaitulah, betul tidak saya punya makhraj saya ni telah betulkan kompetensi. Okey, kompetensi ni ada 3 perkara tadi dah. Maka kita tengok dalam pengumuman Allah SWT dalam ayat ni, Allah Ta'ala mengumumkan bahawa Nabi itu membawa perkara ni, perkara yang membaik, membabitkan masalah ilmu, masalah sahsiyah, dan juga masalah apa lagi, keterampilan, bukan keterampilan, apa lagi satu, akhlak. Jadi dalam ayat ni jelas Rasulullah SAW, bahkan risalah Nabi Muhammad SAW itu sendiri membawa perkara ni, dan diulangkan ataupun disebutkan peristiwa sebelum itu. Sebelum itu, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dalam keadaan zaman jahiliyah yang sesak yang sangat nyata, yang bukan setakat tidak ada sinergi ni, tidak ada kompetensi sekali, dua-dua tak ada. Macam mana nak gabung jalannya, dua-dua tak ada, kosong dalam masyarakat jahiliyah. Sebab itu diistilahkan orang itu sebagai ummiyin. Kalau kita baca dalam sejarah, dalam buku-buku sejarah, ataupun kita baca dalam definisi ummiyin, orang ummi tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Tapi ada seorang ulama ni, iaitulah nama dia Salim Rashad Salim, Syekh Rashad Salim, dalam buku dia Al-Madkhal ila Saqafah Islamiyah, disebutkan bahawa sebenarnya bukan ummiyin ni orang yang tidak tahu menulis dan tak tahu membaca, tetapi orang yang tidak mempunyai pedoman, orang yang tidak mempunyai perlembagaan dalam kehidupan. Macam mana mereka nak lakukan sinergi, sedangkan pada masa itu tidak ada satu kepimpinan yang berlaku dalam masyarakat Mekah. Berlakunya peperangan di antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, kerana isu-isu yang kecil dan sebagainya. Dan dikatakan hasil kewangan mereka, sumber kewangan mereka itu di antaranya, selain daripada berniaga, ialah di antaranya ialah perang ni. Siapa yang menang dapat duit banyak, dapat harta rampasan perang, maka kabilah dia akan kaya. Ini yang satu. Macam mana nak gabung kan, macam mana nak kerjasama. Maknanya isu sekarang ni bukan isu kerjasama zaman jahiliah ni. Isu sekarang mereka bergaduh, balak, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mereka seseru sebelum daripada itu. Inilah yang berlaku. Kemudian
bila datang Islam datang di sini, maka Islam memperkenalkan 3 perkara seperti yang disebutkan oleh Syekh Raghib Al-Asfahani dalam kitab dia Al-Mufradat. Nah, dalam kitab dia disebutkan bahawa ada 3 perkara yang menjadi objektif utama kedatangan Islam itu sendiri. Yang pertamanya ialah ibadah. Ajak orang mengikatkan diri dengan Allah SWT. Kalau kita nak buat apa-apa pun kita tingkat dengan ibadah. Ibadah tingkat dengan Allah. Bukan ibadat tu ibadat semayang saja, tapi kita tingkat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan ibadah. Yang kedua dipanggil sebagai khilafah, pembinaan kuasa. Dan yang ketiganya, yang pentingnya, al-imarah, membina tamadun. Tamadun ni besar ni. Ini satu gagasan. Orang panggil bukan setakat gagasan luaran, tapi gagasan dalaman ummah itu sendiri. Ini 3 objektif utama yang disebutkan oleh Raghib Al-Asfahani berhubung dengan ayat yang pertama menekankan masalah ni, masalah kompetensi ni. Iaitulah ayat yang pertama menganjurkan kepada bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maknanya bila sebut baca ni, pergerakan minda mesti digerakkan. Okay? Maknanya baca ni Nabi Muhammad tak tahu baca. Baca ni Nabi Muhammad SAW bakal menyebut kepada sahabatnya, dan akhirnya sahabat faham bahawa risalah Nabi Muhammad ini berteraskan kepada ilmu, berteraskan kepada kajian, berteraskan kepada kompetensi, bukan berteraskan kepada taklid buta. Dan ada tuju dia. Apa ada tuju dia? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iaitulah dengan nama Tuhanmu. Kita baca, kita bergerakkan minda, kita mengisi ilmu, tetapi apa matlamat kita? Kerana Allah SWT, dengan agama Allah. Ada matlamat dia. Matlamat dia ialah untuk menjadikan hamba Allah SWT. Iaitulah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu. Jadi ini dah, bila datang Islam, dia perkenalkan ni kompetensi ni. Ya? Kita tengok di situ, maka yang penting yang kita tengok di situ adalah pembinaan tamadun. Daripada kompetensi kita, bina di satu tamadun yang dipanggil sebagai isyaratun nusus ataupun isyaratun nas. Dia dalam nas Quran ni, kita kena ingat ni jalan kita berfikir. Kita kena berfikir cara Quran sekarang ni. Saya nak cadang kepada pelajar-pelajar sekian, hadirin dan hadirat. Iaitu kalau kita baca Quran, kita jangan tengok wa'atuz zakat, hendaklah kamu beri zakat. Jangan tengok wajib ke keluar zakat, jangan tengok gitu. Tetapi kita tengok isyaratun nusus ataupun isyaratun nas. Ini sekarang agama tahura istilah isyaratun nas ni maksudnya, kalau dalam Quran kata hendaklah kamu keluar zakat, maksudnya dalam Quran menyuruh kita jadi orang kaya. Gitu maksudnya, konteks. Menyuruh kita berkemampuan, menyuruh kita menjadi juara, menyuruh kita menjadi tuan, yang dipanggil oleh Hasan Al-Banna sebagai ustadziyatul alam. Ustadziyatul alam. Kita menjadi ustaz pada alam ini. Kita mesti jadi bos kepada alam ini. Itu yang dikatakan wa'atuz zakat, itu isyaratun nusus. Okay. Jadi apabila sebut Iqra tu, dia satu pembinaan tamadun. Bila nak baca, kena ada buku, kena ada kilang buku. Bila nak buku, kena tulis, kena ada dawat, kena ada pensel, kena ada pen, kena ada pakar, kena ada kilang dawat, kena ada kilang pensel. Kemudian kena ada pula universiti, kena lahirkan pakar. Sebelum nak masuk universiti, kena ada sekolah, kena bina sekolah. Kemudian ada kementerian, kena ada jabatan, kena ada jabatan pula. Banyak ni. Perkataan Iqra tu, dia menjana satu kecemerlangan sebenarnya. Dia menjana satu kecemerlangan. Iaitulah kita tengok sibuk manusia dengan mengoperasikan Iqra tu sibuk. Hak ni dengan ketua pengarahnya, hak ni dengan pesyarahnya, hak ni dengan profesor ni, ini profesor Madia ni, ini cikgunya, ini kilang dawatnya, ini usahawannya yang mengusahakan buku, menerbitkan buku. Iqra SPG. Kata Iqra SPG, dia telah menjana satu kecemerlangan. Okay, ini yang bila datangnya Islam itu sendiri. Kemudian itu dia peringkat kompetensi dah. Dia peringkat sinergi pula ni. Macam mana kita nak katakan kita nak gabung jalinkan di antara kemampuan, keupayaan yang ada pada manusia itu sendiri. Maka di sana ayat-ayat Quran, di antaranya yang dibaca oleh tuan moderator tadi, iaitu Allah SWT telah menyebutkan kamu tolong menolong dalam perkara yang menjurus kepada perkara kebajikan dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kamu adalah bersaudara.
Bila sebut bersaudara ni bukan dari segi fizikal sahaja kita bersaudara. Kita hendaklah mengukhuwahkan fizikal kita ni. Kita tak bergaduh, tak berbalah. Kita mesti mengukhuwahkan roh kita. Maknanya kita ni kasih sayang di antara kita, tolong-nolong di antara kita, doa-mendoa di antara kita. Dan kita juga mesti mengukhuwahkan ilmu. Kita mesti mengukhuwahkan juga kompetensi. Kompetensi kita nak ukhuwahkan juga. Maka bila nak ukhuwah tu, timbullah perkataan sinergi. Sinergi tadi. Iaitulah gabung jalin, kompetensi kerjasama di antara ilmu-ilmu yang ada di kalangan umat manusia itu untuk menjana satu kecemerlangan, pembinaan tamadun kepada manusia itu sendiri. Maka sebab tu Nabi Muhammad SAW, keranalah tema ini seolah-olah Nabi bertemakan tema ini dah. Saya tak kata Nabi menggunakan seolah-olah Nabi menggunakan tema ini, maka Nabi melakukan satu perkara yang mengejutkan. Apakah perkara mengejutkan itu? Hijrah. Kenapa berlaku hijrah? Sebenarnya hijrah itu adalah untuk merealisasikan kecemerlangan itu. Dia tak boleh kita tidak ada kuasa, kena ada kuasa. Maka Rasulullah bina satu kekuasaan di Madinah. Maka sebab itulah Madinah dinamakan Madinah. Kita kena ingat ada Madinah tu, ada makna tu. Jangan tengok Madinah tu makna bandar. Tetapi kalau kita tengok teori yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, yang dikatakan Madinah itu adalah daripada kataan tamadun, daripada kataan madana. Iaitulah dah berubah dah. Makna sebelum ni ciri-ciri jahiliah yang hidup dalam peperangan, yang hidup dalam minda yang tertutup, hidup dalam bertaklid buta, hidup dalam keadaan yang orang panggil jahil, sekarang dah berubah dah. Kita berfikir dengan cara minda yang terbuka, kita berfikir dengan ilmu, kita berfikir dengan cara kompetensi, kita berfikir macam mana nak sinergikan kompetensi itu. Kemudian kita berfikir untuk membina manusia. Bukan setakat orang Islam, kita nak bina manusia itu sendiri. Sebab tu di Madinah kita tengok tapak yang begitu hebat. Dikatakan Rasulullah telah memulakan dengan dua perkara, iaitulah mu'akhah, persaudaraan di antara Ansar dengan Muhajirin, dan juga dipanggil yang keduanya Wathiqatul Madinah atau piagam Madinah. Kerjasama di antara penduduk-penduduk Madinah itu sendiri. Rasulullah offer perkara ni kepada orang Yahudi daripada Qainuqa, Nabi apa semua itu. Maka terbinalah satu wathiqah yang lebih kurang 3 muka surat dibincangkan dalam kitab Fiqh Sunnah oleh Syed Sabiq. Walaupun tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi benda itu ada dalam Sirah Ibn Hisham, dilukirkan dalam kitab Fiqh Sunnah. Jadi perkataan Madinah itu melambangkan bahawa kecemerlangan. Rasulullah berpindah untuk melahirkan kecemerlangan, berpaksikan kepada wujudnya kompetensi tadi yang bermula eranya apabila turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan disokong dengan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa innamal mu'minuna ikhwah dan sebagainya. Jadi inilah yang berlaku. Sebab tu saya baca satu buku yang ditulis oleh Muhammad Isa Selamat, buku bahasa Melayu, 3 Tanah Suci. Dalam buku tu dikatakan bahawa Imam Ahmad telah berfatwa hukum dia adalah tidak harus kita menamakan Madinah dengan nama Yathrib. Tak boleh. Madinah dah orang panggil pentamadun. Madinah tu tamadun, pembinaan manusia pertama, nak melahirkan Arab baru, nak melahirkan manusia baru, yang bercokkan dengan cok ilahi, cok rabbani. Maka sebab tu Imam Ahmad mengatakan makruh hukumnya kita menamakan bandar Madinah tadi dengan bandar Yathrib. Tak boleh lah. Sebab apa? Dah Madinah tu satu isyarat daripada Rasulullah bahawa ini adalah pembinaan manusia, adalah satu kecemerlangan ataupun batu asas kepada kecemerlangan. Itu sebenarnya. Jadi di Madinah ni Rasulullah lebih tersusun lagi dalam mengatur keupayaan ilmu. Jadi sebab tu di Madinah ni lahirnya orang-orang seperti Ibnu Auf. Itulah Abdurrahman bin Auf. Lahirnya orang seperti Umar. Ibnu Auf ni dia sehilas, orang panggil sehilas pinggang ke apa? Sehilas sepinggang ke sehilas sepenggang? Saya uji dengan tak uji sama ni. Okey. Sehilas sepinggang, dia berpindah daripada Mekah ke Madinah kosong, tak ada apa. Tetapi Rasulullah berjaya bina dia. Bina Abdurrahman bin Auf, iaitulah cara pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mencapai kegemilangan ini disebutkan oleh Abu Alam Maududi dalam buku dia Nizamul Akhlaq fil Islam, iaitulah sistem akhlak dalam Islam, di mana dalam buku tu dia menceritakan macam mana ada dua perkara dalam akhlak yang dibina oleh Rasulullah untuk menjana